Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita masih lagi diberi sekali lagi peluang untuk kita ke udara dan kita membahaskan dan membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Dan program ini disiarkan daripada platform FB Live Media Perpaduan dan disiarkan di seluruh media-media parti-parti yang bernaung, 19 buah parti, sekarang tinggal 18 buah parti yang bernaung di bawah kerajaan perpaduan. Baik, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa seronok dan bersyukur kerana kita dikunjungi oleh seorang tetamu istimewa. Beliau ialah Yang Berhormat Mulia Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Apa khabar tu? Selamat malam. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih sudi give time untuk saya malam ni. Kita lah terima kasih kepada Datuk kerana datang ke studio kita yang tak seberapa ni tapi kita berbesar hati dan media Perpaduan berbesar hati kerana salah seorang tokoh penting dalam kabinet berada bersama-sama kita pada malam ini. Baik Tok, kalau kita tengok bajet 2024 baru saja dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan kali ini kami sebenarnya suspense bila tengok bila kita dapat heads up apa yang nak dibawa dalam bajet kali ini tetapi alhamdulillah reaksi daripada rakyat kata-katanya positif. Pada pandangan Datuk sendirilah sebagai bekas Menteri Kewangan, orang penting yang pernah membentangkan bajet di Parlimen. Bagaimana Datuk melihat bajet yang dibentang oleh Yang Berhormat PMX kali ini? Ya, bagi pendapat saya, belanjawan ataupun bajet tahun 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini ada 3 yang saya rasa faktor yang penting lah sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri buat masa ini. Pertamanya, ia merupakan bajet yang pada pendapat saya adalah bajet yang bertanggungjawab. Kalau kita lihat dari segi defisit fiskal kita, tahun ini unjurannya ialah lebih kurang 5%. Dan tahun depan dalam pengumuman ataupun ucapan beliau, sasaran untuk tahun 2024 ialah 4.3%. Ini menunjukkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri peka terhadap isu defisit fiskal kita, ada hutang kita, hutang kepada GDP ataupun hutang kepada KDNK kita, memang kita nak sasarkan bawah 65%. Yang keduanya, beliau telah mengumumkan beberapa insentif yang akan membantu rakyat dan salah satu insentif terbesar ialah subsidi. Tahun ini sahaja subsidi telah mencecah 81 bilion ringgit ini tahun 2023, walaupun belanja dalam di bajetnya pada masa itu, kalau tak silap saya tengok di sini bajetnya hanya pada masa itu 63.8 bilion, tapi tahun ini pembelanjaannya 80.9 bilion. Ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini kalau perlu kita bantu walaupun subsidi peruntukannya kurang daripada apa yang kita telah belanja. Dan pada tahun depan, oleh itu beliau telah mengumumkan untuk memastikan subsidi ini berterusan kepada mereka yang memerlukan. Tetapi bagi mereka yang tak perlu, tak payahlah jadi subsidi yang bersasar. Yang ketiganya bagi saya penting juga ialah dia melihat apakah engine of growth untuk masa ke depannya dari segi, kerana ekonomi ini kalau kita tengok daripada definisi KDNK, ia merangkumi belanjawan pengguna, consumption, kita punya consumption. Keduanya perbelanjaan kerajaan, government spending. Ketiga adalah perdagangan, dan current trade kita masih lagi positif, trade balance kita. Dan keempatnya adalah pelaburan. Dan oleh itu beliau dalam pengumuman ekonomi madani ada aspirasi untuk kita contohnya menjadi negara 30 top 30 countries dalam dari segi KDNK. Buat masa ni kita nombor 35 contohnya. Daripada segi kita punya competitiveness, target nombor 12, sekarang kita nombor 27-28 lah, jauh ke belakang. So ini dia ada buat beberapa pengumuman untuk semua kementerian, semua sektor-sektor industri juga, bagaimana kita nak naik the next level. So bagi saya it's quite a complete lah, comprehensive, ada trade off, ada balance. Memang susah nak mengimbangi keperluan fiskal dan juga keperluan yang diperlukan untuk membangunkan negara kita. Jadi OEDE kita telah diumumkan, pembelanjaan pembangunan dan pembelanjaan pengurus, dan saya yakin sekarang yang penting ialah execution lah.
Pengumuman dia telah dibuat, perancangan telah dibuat. Ya. Sekarang ni pada tahun 2024 kita kena memastikan pelaksanaan itu berjalan dengan lancar. Baik, Dewan dah meluluskan satu rang undang-undang yang dipanggil Fiscal Responsibility Act 2023. Ada 5 objektif yang telah digariskan dalam FRA itu. Pada pandangan Yang Berhormat Tengku, apakah FRA ini mampu memberi satu platform governance untuk kita mencapai apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan? Ya, Fiscal Responsibility Act ini penting kerana satu ialah ia menunjukkan komitmen kerajaan untuk mempunyai disiplin dalam aspek fiskal kita. Ya. Di sini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dalam pengumuman beliau ataupun dalam ucapan beliau, dia kata dia serahkan kuasa Menteri Kewangan kepada Parlimen. Kita ada target defisit, ada target. So kalau ada sasaran itu tidak boleh dicapai, contohnya kita kena bentangkan di Parlimen dan memberi pencerahan kenapa. Jadi ini ada aspek check and balance yang baik, ya. Dan keduanya dari segi keyakinan bukan saja pelabur asing, juga pelabur tempatan bahawa urusan fiskal negara ini akan lebih transparent. Ya. Jadi kita pun tahu, rakyat pun tahu, ahli peniaga pun tahu di manakah kerajaan akan fokus kalau kita tidak dapat menepati sasaran kita. Dan ketiga ini selaras dengan prinsip ekonomi madani kita. Kita nak lebih transparent, nak lebih accountable, ya, dan kita nak lebih inklusif. Dan oleh itu penting saya rasa kita beri penekanan bahawa inilah salah satu permulaan untuk reformasi kita, transformasi kita ke arah pengurusan kewangan yang lebih baik untuk negara. Baik, kalau kita tengok strategi fiskal yang mengembang yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tengok pelaburan ini menjadi satu hotspot, menjadi suatu fokus yang besar. Betul. Kerana bila kita melihat masalah-masalah rakyat yang kurang mendapat pekerjaan, peluang pekerjaan yang kurang, mendapat pekerjaan yang tak setara gajinya, contohnya betul. Banyak lagi kes-kes yang macam tu. Jadi pada pandangan Tengku lah, dengan strategi seperti ini, apakah pelaburan ini mampu, dan persoalan netizen di luar ialah seberapa cepat pelaburan ini boleh direalisasikan supaya mereka dapat kerja. Itu bottom line dia. Betul. Ya, pelaburan itu seperti saya sebut tadi adalah salah satu faktor yang akan drive our economic growth lah, pembangunan ekonomi kita dari segi KDNK. Jadi pelaburan contohnya lah, pada 6 bulan pertama tahun ini jumlah pelaburan di negara kita ialah 132.6 bilion ringgit, ya. Di mana hampir separuh itu sebenarnya pelaburan daripada pelabur domestik ataupun DDI, ya, direct domestic investment, pelaburan domestik langsung daripada syarikat-syarikat tempatan kita. Ini juga penting kerana keyakinan pelabur tempatan itu penting. Kita balik kepada isu pekerjaan tadi. Dan dalam 132.6 bilion ringgit ada lebih kurang peluang pekerjaan yang dicipta dalam 6 bulan pertama ni lebih 55,000, ya, hampir 56,000 sebenarnya peluang pekerjaan. Tetapi tak apa, yang penting ialah kita juga kena lihat peluang pekerjaan tu pekerjaan macam mana. Ya. Oleh itu dalam National Industrial Master Plan atau Plan Induk Perindustrian kita, tahun National Industrial Master Plan 2030 menyasarkan supaya gaji seseorang itu naik daripada sekarang ni kurang daripada 2,000 kepada 4,500, ya, ini pada tahun 2030. Kerana kita nak household income ataupun rakyat kita naik juga, ya, bukan saja dari segi pekerjaan tetapi kualiti pekerjaan itu. Jadi dalam belanjawan ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat beberapa pengumuman untuk menyenangkan, memudahkan pelaburan. Tadi Datuk ada mengatakan berapa agaknya yang kita akan dapat mencapai. Jadi yang kita umum tu sebenarnya ialah yang umum ialah yang sudah diluluskan. Yang sebelum tu komitmen, lepas tu lulus, lepas tu direalisasikan. Kerana kalau nak buka kilang ni, terutamanya dalam industri pembuatan,
ia akan memakan masa ya, nak pecah tanah, nak pasang, lepas tu nak letak equipment dan sebagainya dalam masa 2 hingga 3 tahun. Dan oleh itu kita akan lihat bagaimana projek itu bermula ya. Dan oleh itu yang penting bagi kita ialah memastikan pemantauan pelaksanaan itu betul. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan di penubuhan Jawatan Kuasa Tindakan Pelaburan, Jawatan Kuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan ataupun JTP. JT 3P lah. 3P. Yang akan membuat laporan kepada Majlis Pelaburan Negara. Majlis Pelaburan Negara ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM sendirilah, yang akan ada bermesyuarat setiap bulan. Ini bagus kerana apa-apa isu saya itu yang PM sendiri turun ke Padang ya, pergi ke Tanjung Malin nak lihat bagaimana pelaburan Gili ni yang komitmennya 32 bilion macam mana. Saya situ Menteri Besar pun ada, saya pun ada, semua agensi-agensi yang berkaitan pun ada dan kementerian yang lain. Ya, itu yang penting. Kita nak, itu yang saya cakap tadi macam bajet. Apa-apa yang kita buat ni, perancangan tu selalu dengar baguslah kan. Tapi yang penting ialah kita pernah memastikan pelaksanaan tu dan lepas itu keberhasilan apa yang dilaksanakan itu. Baik. Seperti mana yang Bapak Mulia sebutkan tadi rakyat pun mereka ada perkara yang sama bila PM announce puluh-puluh bilion, ratus-ratus bilion investment cuma pada pandangan mereka bila sebut je maknanya besok dah masuk. Jadi kita nak bercakap soal cabaran. Tajuk kita malam ini pun cabaran menarik pelaburan asing ke Malaysia. Untuk kita memastikan semua pihak kalau boleh pelaburan ini dipercepat supaya rakyat cepat atau negara cepat dapat dia punya benefits. Tapi pada pandangan Yang Berhormat Mulia sendiri sebagai menteri, apakah cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita yang kita perlukan semua orang faham dan kita kena kalau boleh permudahkan supaya we can speed up the process. So cabaran kita satu je lah yang paling utama ya. Kita kena ada peperangan melawan birokrasi ya. We have to have a war on bureaucracy. Kerana kadang-kadang kita dah pemikiran kita ataupun DNA kita kata inilah prosesnya, kita kena ikut prosesnya. Tapi kita kena berfikir di luar kotak ya, di mana kalau ini prosesnya, tukarlah proses tu ya, supaya dia dapat pemudahkan. Kerana kita sekarang perbandingan bila pelabur asing ataupun pelabur tempatan nak masuk duit, nak menaga dan sebagainya, nak melabur, dia akan buat perbandingan tau, dan perbandingan dia akan buat macam mana Singapura, macam mana Thailand, macam mana Vietnam, macam mana. Kalau orang lagi cepat, kenapa Malaysia slow kan? Kita tak boleh cakap tak boleh, sorry kita slow pasal ni the proses je. So itu ialah cabaran utama kita, kena mindset kita ya, pemikiran kita di mana birokrasi itu adalah musuh kita. Dan kita kena pastikan yang kita kurangkan yang disebut tadi red tape tadi. Oleh itu dalam perancangan kita, contohnya kita telah buat satu kajian dan bersama-sama dengan Bank Negara dan menunjukkan bahawa investor journey apabila sesebuah syarikat tu nak melabur, apakah pain point dia, apa yang dia rasa ni tak patut boleh dibuat, patut dia boleh kurangkan, dipermudahkan lagi. So ada 13 pain point, ini satu contoh yang kita pun dah dapat daripada susulan laporan itu ataupun survey itu, kita tengok ni dah 13 the main one. So kita kita address ya, kita mitigate dan insya-Allah ini akan mengurangkan proses. Saya bagi satu lagi contoh ya. Saya nak sentuh sikit pasal industri halal ni. Industri halal ni pada tahun 2030 ya, sasaran Frost and Sullivan adalah lebih kurang 5 trilion US dollar. Satu lagi kajian kita 3 tapi sebenarnya 5 trilion US dollar. Dan pada sekarang ini kalau kita lihat that size yang begitu besar, pasaran untuk halal hanya 20% saja yang is address ya, lagi 80% belum lagi dipasarkan. Jadi memang chance besar. Tetapi tahulah kita punya halal cabaran halal kita banyak yang menyuarakan bukan kegelisahan tapi kadang-kadang komplain jugalah, yang mengatakan lama sangat nak dapat sijil halal ni. Ya, kita nak ekspor ni, kita dah ada barangan, tunggu sijil halal. Kadang-kadang kedengar kedai restoran pun ada isu juga, tapi ini saya dengar cakap pasal daripada segi sudut industri. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun mengatakan kita buat something, dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi Majlis Halal negara kita telah
mengatakan telah bagi kita satu mandat bersama-sama dengan Halal Development Corporation untuk mengurangkan birokrasi daripada 50-60 hari kepada kurang daripada 30 hari. Dan kita dah buat program perintis dan baru-baru ini di Majlis Halal Negara kita, Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid kata okey, dapat. Dia jaki pada HDC, dapat tak kita kurangkan? Jawapannya dapat, 23 hari. So baru-baru ini dalam bajet pun Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan lepas ini semua pengurusan mesti dalam masa 30 hari. Biasanya 50 hingga 60 hari. Ini salah satu contohlah kita nak kurangkan birokrasi. Dan kenapa? Kerana kita tukarlah proses tu yang mana yang tak diperlukan, tak payahlah buat. Ataupun kalau kadang-kadang nak minta nama syarikat, agensi ni pun minta, agensi tu pun minta, kita selaraskanlah. Daripada 3 borang jadikan 1 borang. Dan sebagainya. Daripada ke kertas buatlah online, pembayaran pun boleh tukar daripada cek dan cash kepada online, dan semacam-macam yang boleh kita buat. Dan saya rasa itulah cabaran paling utama negara kita, kerana kita tengok kita ada talent, kita ada infrastruktur yang bagus, kita ada apa nama dia, supply chain yang bagus, tapi kita kena percepatkan proses. Itulah cabaran utama negara kita kalau kita nak narikkan lagi pelaburan tu dan pelaksanaan itu lebih cepat. Baik. Yang ini pun menarik minat ramai pihak untuk minta tolong saya sampaikan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku. Kalau kita tengok dulu bila kita jadi kerajaan, Barisan Nasional menjadi kerajaan, perkara yang dititik beratkan bukan saja program, bukan saja polisi, tetapi monitoring, kawal selia, yang mana kita ada jawatankuasa pemandu untuk memastikan kesemua perkara-perkara yang diumum itu akan dilaksanakan mengikut timeline, mengikut masa yang ditetapkan. Pada masa ini, apakah kerajaan tidak mahu atau apa mekanisme yang ada pada kerajaan perpaduan, kerajaan madani pada hari ini untuk mengawal selia supaya apa yang di KPI yang ditetapkan itu boleh dicapai? Okey, saya tak boleh cakaplah bagi pihak seluruh kerajaan dan kementerian-kementerian lain, tapi bagi pihak Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memang itu penekanan yang kita beri. Dia ada dua sebenarnya. Satu pelaksanaan, ya. Saya bagi contoh lah. Kalau kita kata kita kena bagi pinjaman ataupun grant kepada katakan MIDF, salah satu agensi bawah kita, betul-betul Exim Bank, kena bagi grant, Kementerian Kewangan berperuntukkan 500 juta grant untuk bantu syarikat-syarikat Bumi Putera kita ataupun syarikat-syarikat yang ada keperluan untuk membantu. So kita punya fikiran tak boleh lagi okey, kita dah disburse, kita dah bagi tick pelaksanaan. Itu bukan, bagi saya kita kena up the game lagi, ya. Bukan saja dari segi pelaksanaan tapi keberhasilan. Jadi kalau kita pinjam kata kepada syarikat X lah, ya. Okey, kita dah bagi dia 5 juta ataupun kalau syarikat tu syarikat PM Micro dapat 5,000. Tapi dia survive ke tidak? Ya, adakah dia dapat move up the value chain? Adakah dia tetap berjaya untuk buka lagi satu branch ke kedai ke? Atau itu yang penting, keberhasilan, bukan saja pelaksanaan. Kadang-kadang kita ni okey tik dah buat, tapi apa jadi kat syarikat tu? Apa jadi kepada orang tu? Dia berjaya atau tidak? Dari itu kita kena tingkatkan juga kita punya pemantauan, bukan saja dari segi pelaksanaan tetapi juga dari segi keberhasilan. Dan saya dah sebut tadi dari segi sudut pelaburan kita ada JT3P, dan juga baru-baru ini Pelan Induk Perindustrian baru 2030, Kementerian Kewangan ataupun Kabinet sendiri telah meluluskan kita ada Delivery Management Office, DMO, untuk pastikan apa yang kita ada dalam perancangan untuk NIMP itu dibuat. Dan bukan yang lagi itu penting, ya, dari segi pemantauan ni, ialah kita kena pastikan pemantauan itu yang akan ada laporan, ya, dan laporan itu mestilah dikongsikan, diwar-warkan, supaya bukan diwar-warkan kepada kawan-kawan kita di dalam kerajaan tetapi di luar juga, di luar sana, supaya rakyat sendiri tahu progress itu. Dan kerana kalau you buat macam tu, biasanya kita pun under pressure lah. Tekanan tu pastikan apa yang kita kata nak buat ni dibuat. Dan kalau tak buat, kenapa? Then we can address it very quickly. Kalau dah buat tu baguslah. Baik, ada satu perkara penting yang kita nak minta pandangan yang Berhormat Tengku, iaitu tentang productivity. Saya suka tentang idea kita
monitor juga keberhasilan. Tapi untuk mendapat satu keberhasilan yang baik, saya rasa cabaran kita adalah juga tentang produktiviti. Bagi dengan 1.6 juta penjawat awam dengan kerenah birokrasinya, bagaimana ini boleh ditingkatkan? Dulu kita ada NPC, National Productivity Center. Sekarang ini saya tak tahu apa strategi kerajaan. Ya, dulu National Productivity Center, sekarang dia telah dinamakan sebagai Malaysian Productivity Corporation, MPC, juga satu agensi di bawah kementerian saya, Kementerian MITI. Salah satu sasaran ekonomi badani ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai the top 12 most competitive country. Itu maksudnya most productive lah, dari segi productivity, nombor 12. Tadi saya sebut saya rasa kalau tak silap kita ada nombor 27 ke nombor 28 sekarang ni. Jadi memang kalau tengok, wah, macam mana ni daripada 2007 nak jadi nombor 12, leapfrog. Tapi kalau kita tengok betul pada tahun 1990-an, 1991 ke 92 saya tak silap saya, kita dah pernah jadi top 10 dalam dunia. Jadi kalau kita pernah dapat menjadi antara 10 negara teratas dari segi produktiviti, kenapa kita tidak boleh buat sekali lagi? Dan oleh itu, kalau kita lihat, memang produktiviti ini penting untuk menjanakan, untuk drive economic development di negara kita. Dan MPC akan bertanggungjawab melihat bagaimana. Dan kalau kita lihat, data ni menunjukkan pada tahun-tahun kebelakangan ini, negara Vietnam, negara Thailand sudah melepasi negara kita dari segi labor productivity. Kerana banyak sangat juga kebergantungan syarikat-syarikat kita kepada low cost labor ni, berbanding dengan negara-negara jiran kita. So kita pun kenalah membuat pelaburan, fokus kepada automation, otomasi, IR 4.0 dan sebagainya. Jadi kita perlu membantu, terutamanya syarikat-syarikat kecil, PKS dan PMKS, untuk mereka beri fokus kepada meningkatkan produktiviti. Produktiviti betul Datuk, memang absolutely right. Memang kita kurang bagi penekanan, dia tengok, yalah sekali lagi, ni saya punya keuntungan, tapi keuntungan tu boleh lebih kalau kena produktiviti tu lagi tinggi. Tapi kenalah buat mind shift kan, dia kenalah buat pelaburan untuk jangka masa panjang, jangan kita tengok on the short term saja. Baik, dalam engagement kita dengan business community, especially dengan wakil-wakil kedutaan asing, mereka highlight tentang kegusaran mereka tentang konsistensi polisi dan dasar. Itu sebenarnya mungkin pada netizen, pada rakyat biasa tak memberi apa-apa kesan. Tetapi kepada para pelabur, khususnya yang akan melabur dengan jumlah yang besar, konsistensi polisi dan dasar kerajaan itu akan menjadi satu parameter penting untuk membantu mereka membuat keputusan sama ada nak datang melabur ataupun tidak. Jadi bagaimana Yang Berhormat melihat apa yang adjustment atau apa perkara yang kita perlu lakukan untuk kita mencapai perkara ini? Susah nak jawab ni, saya tahu. Susah. Soalan yang paling susah lah setakat ni. Ya, kalau kita betul apa yang disebut oleh Datuk tadi, Tok Azizan, mengenai antara isu-isu yang dibangkitkan semasa kita jumpa dengan the foreign ambassadors ni, dia pun bercakap bagi pihak syarikat-syarikat yang mereka jumpalah, pelabur-pelabur dari negara masing-masing. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari segi konsistensi polisi, dia ada kaitan dengan kestabilan politik. Kestabilan politik itu akan memberikan jaminan atau bukan keyakinan kepada pelabur-pelabur dan kepada rakyat juga semestinya, yang kalau kita stabil, kalau kerajaan stabil, jadi kerajaan akan lebih memberi fokus kepada polisi yang jangka masa panjang, yang baik untuk negara. Kadang-kadang kita jadi terlalu populis kalau kita tak stabil lah. Kita fikir, ini isu yang kena buat, kalau tidak kerajaan akan terancam lah. Tetapi sekarang dengan majoriti di parlimen pun hampir 2/3, 147 kursi, dia beri keyakinan kepada pelabur-pelabur, okey, nampaknya kerajaan ini kukuh, dia akan stabil. Oleh itu polisi yang akan diumumkan ataupun the formulation of the policy adalah polisi yang akan memberi long term fokus kepada pembangunan negara. Itu yang penting.
isu utama sebenarnya ialah dia relate back, dia ada kaitan balik kepada kestabilan politik negara. Baik. Jadi pesan kita kepada rakyat Malaysia, tolong bantu ahli politik kita supaya jangan berpolitik 24 jam. Cukuplah nanti 5 tahun lagi kita pegang balik lah. Betul. Jadi masa yang sekarang ni kita stabilkan, kerana masing-masing bising tak dapat kerja ataupun kerja yang tak setaraf gajinya. Jadi untuk kita mencapai itu, jadi kita perlu selesaikan masalah kestabilan ni. Jangan tiap-tiap minggu kita keluarkan statement tak lama lagi ni kami nak perintah ni. Jadi pada saya setuju. Cut all the crabs, kita move on. Banyak kerja ni, banyak kerja. Baik, YB, saya tengok Yang Mohamad sendiri ambil masa yang banyak untuk menyalurkan banyak maklumat dalam social media. Yang ini satu perkembangan satu perkembangan yang saya lihat amat baik untuk generasi muda. Mereka nak tahu, macam tadi kita dah bincangkan semua perkara ni, dan mereka dapat maklumat itu tentang tentang ESG contohnya. Saya tengok ada TikTok yang Mohamad tentang ESG. Cuma daripada mana Datuk boleh agihkan masa untuk social media ni? Ya. Jadi komunikasi ni penting lah, Dr. Azizan pun you know lah, you are in this field kan. Kalau apa yang kita buat ni, kalau rakyat tak tahu, tak guna. Ya. Dan apa isu-isu yang kita perlu kongsikan, kita tidak boleh take it for granted yang rakyat faham. Ya. Ataupun kita sendiri faham. Ya. Jangan fikir kadang-kadang sesama kita pun kita tak tahu. Kerana era kita membaca surat khabar tu dah habis. The old conventional medium dah, orang dah tak baca, tak guna pun. Bukan saja orang muda, kita lah, kita ni aku boleh cakap lah sebenarnya. Tapi yelah, faham lah kan, even our parents generation dah guna on Facebook dah sebenarnya. Betul tadi dah. Mereka pun dah main TikTok. Dia betul, sekarang pun yang main TikTok, Facebook memanglah. Instagram tu kita punya generation yang baru sikit, TikTok sebut. Dan sekarang ni ada macam-macam lagi lah yang platform-platform lain. Dan oleh itu kita perlu sedar bahawa nak communicate dengan different age group, different bukan saja age group, different group juga. Ya. Di sini kita harapkan grup kita ni yang grup yang memahami isu-isu semasa, tetapi kadang-kadang kita kena pastikan kita kupas ataupun kita pastikan what we talk about ialah mudah difahami. Kadang-kadang ialah kita tahu platform ini untuk grup ini, dan untuk grup tu untuk umur ini, untuk muda, dan untuk ni kita guna this platform dan sebagainya, tetapi kita komunikasi kita di tahap yang orang tak faham ataupun terlalu complicated, tak boleh dijangkau. Ya. Mungkin that group boleh lah, tapi lagi tu group tak. Jadi kita kena pastikan bersama-sama dengan tim komunikasi kita message tu sampai. Dan macam mana nak pastikan mesej itu sampai? Saya rasa itu yang pentingnya kita turun padang sendiri untuk memahami apakah yang cabaran mereka dan bagaimana nak memberi penerangan yang terbaik. Oleh itu saya memang tiap-tiap hari saya akan meluangkan masa lah untuk buat. Dulu kita buat gambar, waktu buat caption. Sekarang ni orang nak tengok bercakap pula, video pula. Jadi kita pun kita buat dua-dua lah. Kita jangan lupakan yang platform yang lain. Dan sekarang ni lebih TikTok dan lebih kepada video. Video pula sekarang ni, dulu bolehlah buat 5 minit, maksimum 1-2 minit je. Kalau tidak dia hilang fokus dia. Terlepas. Cepat je. Datuk ialah you are the expert dalam ini. Tak ada, saya baru belajar. Baik, Datuk, ada satu perkara yang penting yang mungkin kita terlepas pandang. Saya pun terlepas pandang bab ni, tapi bila kita mendapatkan maklum balas daripada pihak yang terlibat dalam pertanian contohnya. Mereka komen satu, mereka minta saya sampaikan kepada Datuk. Dalam kita menarik pelabur-pelabur asing dalam sektor teknologi tinggi dan sebagainya, kita menumpukan pada sektor pembuatan, perkilangan, elektronik dan sebagainya. Tapi orang-orang pertanian mereka kata, kalau kita nak atasi masalah food security, mereka tak nampak apa inisiatif kerajaan untuk membawa teknologi tinggi, kerana pertanian ni dia bukan setakat input guna tenaga tanah, penggunaan tanah dan sebagainya, tapi sangat bergantung kepada teknologi. Tapi mereka tak nampak benda ni dalam bajet. Apa perancangan Datuk untuk membawa teknologi dalam bidang pertanian?
Ya, betul. Saya setuju apa yang Datuk cakap tadi. Kena beri lebih fokus kepada downstream activities lah untuk sektor-sektor pertanian dan sektor-sektor mineral dan sebagainya. Kerana oleh itu saya berpendapat memang kita perlu collaborate ataupun engage bukan saja sektor-sektor pertanian itu sendiri tetapi kementerian juga. Ya, jadi lepas ini kita akan ada buat perbincangan dah bermula dah, contohnya dalam sektor mineral ni, strategic mineral dah mula dah perbincangan dengan MOSTI, dengan NREC dan sebagainya. Tapi pada sektor pertanian tu kita memang lihat mana kita nak kena increase our yield ya, untuk food security contohnya ya, dan ini kita pelabur-pelabur asing akan memang kalau dari segi kalau is commercial return tu ada ataupun IR dia mencukupi, mereka akan datang. Dan ini satu contoh yang saya satu cabaran yang kita perlu address lah, dan saya setuju. I think going forward this is one area yang kita kena beri lebih penekanan. InsyaAllah kita akan panggil nanti Abang Mat ke studio daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, kerana inilah yang akan jadi masalah kerana climate change benar-benar mengganggu the entire rangkaian pengeluaran makanan kita, dan dia menjadi semakin kritikal dengan El Nino dan sebagainya. Jadi kita harapkan collaboration antara Kementerian Agritech ni dengan agro ni supaya dapat Baik Tok, Bumi Putra. Sekarang ini ramai juga nak tengok apa langkah yang dibawa oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap ekonomi Bumi Putra. Kita maklum Yang Berhormat Perdana Menteri pada tahun depan dah bersetuju untuk melaksanakan satu kongres ekonomi Bumi Putra. Tetapi dengan kapasiti apa yang kita ada sekarang, bagaimana kita nak melonjakkan bukan kita kata equity Bumi Putra, tetapi partisipasi Bumi Putra dalam industri. Penting. Saya pun sebenarnya telah dilantik sebagai pengurusi Biro Keusahawanan dan Halal untuk UMNO lah. Ya. Dan dalam mesyuarat yang kita adakan, dan saya juga telah pada sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan. Dan antara cabaran dia ada 3 lah. Ya. Satu adalah cabaran kewangan. Ya, bagaimana kita perlu pastikan institusi-institusi DFI kita, Development Financial Institution itu membantu syarikat-syarikat PKS Melayu ni dan juga PMKS ya, untuk mendapat bantuan kewangan yang diperlukan. Memang access to financing itu memang kadang-kadang sukar, kita tidak boleh nafikan. Keduanya ialah dari segi capacity building, ataupun kadang-kadang duit ada tapi dia tak erti nak buat macam mana, dari segi pemasaran dia, dari segi nak jaga akaun. Jadi kadang-kadang mereka perlu dilatih ya. Kita tak boleh assume yang semuanya natural entrepreneur ya. Mungkin dia orang ni, contoh yang baik lah engineer kita ni lah, memang geliga otak geliga, memang pandai nak buat produk semua, tetapi dia tak erti nak run a company atau menjual. Jadi kita perlu memastikan bila banyak kita tengok angel investor, venture capital ni datang membantu bukan saja dari segi kewangan tetapi juga dari segi management dan sebagainya, supaya mereka faham ya. Ketiga ialah kita ni kena pastikan yang rantaian bekalan tu kita faham ya. Kadang-kadang dengarlah macam kontraktor, ada macam kedai makan pun senang, dia dapat ikan tu dari mana, tepung tu dari mana ya. Kalau kontraktor tu semen tu dari mana, dan kerana ini akan meningkatkan kos ya. Kita kena pastikan yang kita membantu syarikat-syarikat Bumi Putra untuk lihat di mana rantaian bekalan supaya mereka faham yang inilah caranya untuk memastikan kita kompetitif ya, berbanding dengan syarikat-syarikat lain, terutamanya syarikat-syarikat import yang membuat import yang lebih murah. Kerana industri PKS ni besar ya, kalau kita lihat PMKS yang telah didaftarkan di negara ini lebih kurang 97% adalah PMKS. Dari segi KDNK, contribution PMKS kepada KDNK adalah lebih kurang 38%, sampai 40% kepada KDNK ini pada tahun 2022. Dari segi pekerjaan hampir 50% rakyat Malaysia ini adalah bekerja dalam sektor PMKS. Kita dari segi official numbers lebih kurang 7.4 juta
rakyat Malaysia di bekerja di sektor PMKS. Oleh itu memang penting PMKS ni aman Melayu, ya, dan kita kena beri lebih tumpuan, dan kita tak boleh melihat pada KUSKOP saja, ya, kita kena lihat ini kena whole of government dengan whole of nation approach, supaya kita membantu. Jadi orang syarikat-syarikat Melayu ataupun Bumiputera di luar sana pun kena memainkan peranan untuk membantu, dan lepas itu saya di Kementerian MITI kita ada Matrade untuk bantu dengan ekspor, kita ada HDC untuk membantukan memastikan mereka juga dapat sedia halal supaya dapat ekspor, dan juga pasaran tempatan. Kita juga ada MIDF untuk membantu. Baru-baru ini saya lancarkan second chance financing. Second chance financing, kadang-kadang ialah kita kadang-kadang syarikat tu gagal bukan kerana ni ke situasi yang dia tak luar kawalan, kan? Dan oleh itu kita patut beri peluang kali kedua kepada dia. Dalam hidup ni memang always ada second chance. Always ada second chance. Dan sama juga dengan syarikat itu. So kita kena lebih open lah, lebih terbuka untuk membantu. Memang kadang-kadang mereka mengatakan syarikat Bumiputera ni banyak yang tak berjaya untuk naik ke the next level. Dan saya rasa kalau kita boleh address tiga isu ini, memang it won't happen overnight lah, ya. Dia makan masa, tapi kita kena ada perancangan dan balik kepada pelaksanaan itu lepas ini. Baik Tok, masa kita ada sikit saja lagi, tapi saya nak baca message daripada netizen ni. Dia minta sangat untuk tanya kepada Datuk, sebab tak banyak yang penerangan yang ada di luar. Mereka bimbang tentang usaha penggabungan sebenarnya yang diumumkan oleh PMX, Exim Bank, SME dan Bank Pembangunan. Betul. Mereka takut PMKS ini diketepikan kerana yalah ini untuk B40 dan usahawan kecil-kecilan, kan. Jadi komen Datuk. Ya, sebenarnya pengumuman ni telah dibuat sebelum ini. Kalau tak silap saya 2018 ke 2019 betul. Lepas tu diumum sekali lagi pada tahun 2021 ke 21 lah, oleh saya lah. Lepas tu Yang Berhormat Perdana Menteri pun umumkan dan memastikan perjalanan tu. Dia ada, saya rasa yang penting ialah bukan dari struktur atau the structure of the merger lah. Dia more important, lebih penting ialah sama ada yang program-program yang kita nak jalankan ni berhasil atau tidak. Sekarang ni dalam sesi libat urus, saya difahamkan, contohnya CEO Exim Bank pun berjumpa saya pada minggu lepas. Dia ada dia list down the concern, tapi the positif dan negatif lah juga. Saya kata kena objektif, jangan kita kadang-kadang tahulah pengurusan ni bila dengar merger dia takut hilang kerja. Betul. So dia dah tak jadi objektif, kan. Ya, tapi saya kata tak apa. Kita fokus betul-betul. Boleh tak structure yang baru ni, sekarang kita tengah menunggu detail structure ni, baru pengumuman baru dibuat, tapi detail ni belum lagi keluar. Tapi syarikat-syarikat kecil ni, terutamanya mikro ni ada tekun, ada di semua ni, dia bukan di bawah bank lah, di bawah kementerian dan agensi. Cuma PKS ni lah, ya, ada SME Bank banyak yang saya rasa risau, ya. So oleh itu saya harap dalam sesi libat arus ini, this is driven of course dari Kementerian Kewangan, dengar apa isu-isu dia, cuba apakah mitigasinya, kerana saya setuju dengan ni. Kadang-kadang bila dah besar sangat tu, dia fokus dia boleh berubah. Itu kerisauan. Jadi, tapi sebenarnya the positif ni, kalau dah besar lagi banyak boleh tolong. Patutnya kerana saiz modal yang besar. Saiz modal lagi besar. Kalau tidak, modal tu kecil, setiap bank tu tak dia lebih besar lagi banyak boleh tolong. Tapi it's all about, again, semuanya adalah sama ada pelaksanaan tu dia buat dengan betul lah. Baik, itu selesai kita dengan soal isu-isu kerajaan dan kementerian. Ada satu soalan mengenai UMNO. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Datuk YB senator kita adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Mungkin ramai yang tak perasan ni. Ini ahli MKT depan kita ni, kan. Jadi saya tak nak lepas peluang, saya nak tanya sikit tentang soalan UMNO. Baik Dok, dalam keadaan sekarang ini kita lihat banyak perkara telah berubah daripada setelah kita kalah 2018. Banyak parameter equation dah berubah.
ke arah yang lebih baik. Kalau kita tengok presiden kita pun telah dibersihkan dibersihkan oleh mahkamah tentang segala pertuduhan, dan UMNO sepatutnya berada dalam keadaan good shape untuk move forward dan kembalikan balik kepercayaan rakyat kepadanya. Pada pandangan Datuk, apa yang perlu kita lakukan yang mungkin kita kurang fokus untuk kita kembalikan lagi kepercayaan rakyat kepada UMNO? Okeylah. Kalau saya boleh rumuskan sekali lagi, kalau kita nak kena fokus ni, kena fokus dengan very clear lah ya. Dengan satu ialah balik pada yang soalan Datuk tadi mengenai penerangan. Kita kena pastikan komunikasi itu penting ya, kerana macam-macam tuduhan yang dilimpah ya, ditujukan kepada kita, fitnah dan sebagainya. Kita kena pastikan penerangan tu clear. Kadang-kadang kita communicate je, ada communication platform semua ada, tetapi cara kita bagi penerangan tu orang tak faham ataupun orang tak percaya ya. Jadi kita perlukan kena perbetul. Kita ada masa ya, seperti sebut tadi, biarlah kita kerajaan ni fokus untuk membangunkan negara. Kita lawan lagi masa PRU ke-16 ya. Yang keduanya ialah bagi kita ialah kena fokus kepada membantu rakyat lah ya. Memang UMNO ni saya tengok memang kalau bantu rakyat ni kita always number one lah ya, tetapi kita kena bantu rakyat juga dari segi aspek-aspek yang kita tak cover sebelum ni ya. Memang isu banjir, isu semua kita selalu on the ground, itu tak boleh dinafikan. Tetapi dari segi policy, dari segi pemikiran, kerana rakyat sekarang lebih matang ya. Dia macam kata okeylah, you bantu ini banjir, orang kahwin semua tu, untuk komuniti ni dia macam dah expect UMNO ke PH ke Big N ke, dia dah macam expect. Tapi dia nak tengok apa, what's your long term thinking, di manakah negara kita akan berada dalam masa 5 hingga 10 tahun. Ada sama pemimpin kita kena berani untuk membuat pemikiran yang besar mengenai kemajuan negara kita. Dan ketiga, yang paling penting saya rasa kita kena pastikan yang kita ni UMNO ni, kalau bagi pendapat saya, wujudnya UMNO ialah kerana kita nak protect the interest of Bumiputera Melayu lah. Oleh itu kita kena pastikan program-program kerajaan, program-program di peringkat parti terutamanya terus membantu mereka yang memerlukan, terutama golongan Melayu kita lah. Kerana tak dapat dinafikan yang banyak lagi benda yang kita boleh buat, dan dalam masa 2-3 tahun ni kita cuba bantu sebanyak mungkin. Dan tak kira, bagi saya lah kita jangan pilih dia ni dia orang UMNO kita tolong, tapi dia orang PAS, dia orang Bersatu jangan tolong. Tak boleh pemikiran macam tu bagi saya lah. Dia Melayu kita tolong ya. Kerana pada saya yang penting ialah UMNO terus kekal relevan untuk bukan saja orang UMNO tetapi juga untuk orang-orang Melayu di luar UMNO. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan khususnya ahli UMNO, jadikan soalan yang terakhir ini sebagai panduan kepada gerak kerja kita semua ke hadapan. Kerana kalau kita tengok inilah bakat-bakat yang ada, kepimpinan muda yang ada di dalam UMNO itu sendiri, yang kita lihat tak pernah sunyi daripada barisan-barisan pelapis yang siap untuk bila-bila masa saja mengambil alih posisi masing-masing seperti mana yang telah dilatih sebelum ini. Kita tengok, kita ucap terima kasihlah kepada Senator Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul Ghanasudi ya. Saya tahu dia penat ya, bawa balik daripada luar negara terus datang untuk sesi ni. Saya pun rasa berbesar hati, dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat banyak maklumat yang kita ada ni dalam saya rasa hampir sejam ni. Banyak sangat maklumat yang nak kita cerna, kita akan pecah-pecahkan dalam bentuk TikTok nantilah kita hantar. Jadi semoga kita semua akan terus maju jaya. Doakan kesihatan dan juga keselamatan, kebahagiaan untuk menteri kita ni, kerana dalam banyak-banyak bidang yang diumumkan, bidang pelaburan ini sangat menarik minat banyak pihak untuk melihat. Kerana kalau nak kerja, kena bidang pelaburan ni kena ditumpukan, kerana peluang pekerjaan bukanlah equation pendidikan. Universiti tak akan menghasilkan orang untuk bekerja, tetapi pelaburan akan memberi kesan langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak kita untuk bekerja. Apakah anak-anak kita 5-6 tahun lagi akan mendapat gaji yang setimpal seperti mana yang pernah kita nikmati dulu ataupun tidak?
orang ini adalah di hadapan saya yang membantu Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita doakan supaya Tengku dan keluarga terus maju jaya, diberi Allah kesihatan, kebijaksanaan untuk terus memimpin dan juga mampu memberi sesuatu kepada ahli-ahli UMNO supaya kita terus kuat dan kita akan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada kita. Kalau tengok tadi 3 poin yang Tengku highlight untuk ahli-ahli UMNO, itulah dia yang sepatutnya kita lakukan. Jangan berhenti berkhidmat dan fokus untuk rakyat dan jangan kesampingkan program-program untuk memajukan dan memperkasakan lagi Bumiputera. Sekian dulu daripada kami yang berlangsung daripada studio Aras 14 Menara Dato' On. Kita jumpa lagi di lain masa dengan tokoh-tokoh lain untuk kita selesaikan apa juga masalah untuk kita bawa dan kita dapatkan panduan. Terima kasih Yang Berhormat Tengku. Jumpa lagi. Terima kasih. All the best. Okey, terima kasih tuan-tuan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.